Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang kita berlangsung secara live di Facebook page Nizam Malik. Selamat tengah hari, apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di mana sahaja anda berada. Okay, dan sudi untuk join sesi live saya pada hari ini. Okay, hari ini hari Rabu. Dan sekarang pukul 12 tengah hari. Seperti biasa setiap hari Isnin sampai hari Khamis, okay, saya akan go live di Facebook dan juga di TikTok. Okay, dan kita akan borak-borak berkaitan dengan saham. Okay, jadi kalau anda adalah seorang pelabur dan trader saham di Bursa Malaysia, okay, ataupun anda berminat nak menceburkan diri dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia, anda boleh join sesi live ni. Okay, dan semoga kita dapat berkongsi-kongsi ilmu sedikit sebanyak. Okay, alright. So kalau anda sedang menonton secara live, anda boleh say hi dulu dekat ruangan komen. Okay, adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Adakah line internet kita okay? Cuba respon dekat ruangan komen. Saya nak tengok siapa yang bersama dengan saya pada hari ini. Okay, alright. Saya baca dulu nama anda di Facebook. Siapa yang menonton saya di Facebook? Kita ada Baha Farah. Okay, kita ada Kai, Syahrin A. Razak, Wan Nizar is watching. Siapa lagi yang sedang menonton di Facebook, anda boleh komen hi dekat ruangan komen dan klik button like dan klik button love. Dan jangan lupa untuk klik button share juga. Okay, alright, alias Adam Harith is watching. Di TikTok kita ada King of Too Soon hadir. Okay, right, terbaik. Terima kasih kerana menonton secara live. Okay, right. Okay, so hari ni pasaran saham Bursa Malaysia kita ada hijau. Okay, so ada beberapa sektor yang hijau, ada banyak sektor yang hijau dan ada juga sektor yang merah. Okay, jadi hari ni nampaknya agak menarik lah untuk pasaran saham Bursa Malaysia. Okay, alright, so seperti biasalah, macam saya katakan, pasaran saham ni turun dan naik adalah perkara yang biasa, okay, dalam pasaran saham. Okay, cumanya kita kena tahu apa yang kita nak kena buat lah kalau kita nak terlibat dalam saham ni. Okay, kita berbalik semula ke topik utama kita, iaitu berkaitan dengan average down. Siapa nak belajar average down? Cuba komen. Saya sebenarnya cerita pasal average down ni jarang. Saya jarang cerita pasal average down. Saya biasa cerita pasal average down ni dalam program-program advance saya bersama dengan students advance saya. So hari ni saya nak share dengan anda secara live, okay, macam mana cara saya buat average down. Siapa nak belajar, komen saya nak dekat ruangan komen dan kita akan belajar sebentar sahaja lagi. Okay, so jom kita pergi dekat kita punya whiteboard. Okay, dan kita akan belajar bersama. Okay, alright, boleh tak? Okay, alright. Okay, alright. So, hari ni kita nak belajar tentang average down. Okay, kita nak belajar tentang average down. Dan average down ni kita perlukan calculator. Okay, jadi kalau anda ada calculator, anda boleh mengira bersama dengan saya. Okay, so first kali kita kena cerita dululah tentang average down. Okay, so kita belajar sama-sama hari ni. Okay, kita akan belajar tentang average down. Okay, alright. So, kita nak belajar tentang topik average down, boleh? Okay. Apa tu Azmi Ibrahim, penempatan harga saham jika candle hijau kat atas ke kat bawah candle? Kalau candle merah, paras harga yang kena entry di bawah ke atas candle? Tak faham soalan. Tak berapa faham soalan. Okay. Alright. Okay, Wan Nizar, terbaik Sifu Nizam Malik kerana ilmu yang disampaikan. Terima kasih. Tolong bantu saya untuk klik button share. Okay, saya just mohon anda bantu saya klik button share sahaja supaya lebih ramai rakan-rakan kita dapat ilmu ni. Okay, so apa tu average down? Okay, average down ni adalah keadaan di mana kita dah beli sesuatu saham. Contohlah kita beli saham tu pada harga RM 50 sen. Okay, 50 sen kita beli saham ni kan. Okay, lepas tu saham yang kita beli tu dia jatuh, dia turun. Okay, so turunlah, katakan turun sampai RM 0.40 lah katakan.
Okay, 440. Boleh nampak tak saya tulis ni? Dekat Facebook macam tak berapa clear Saya kena tutup lampu ke macam mana? Sekejap Saya cuba tutup satu lampu. Okay, right. Gelap sikit lah. Gelap tak? Tapi tak silau sangat lah. Boleh? Okey ke okey? Cuba komen sikit. Okey? Boleh tak? Nampak tak? Boleh nampak kan? Okey, boleh tune Okey, right. Okay, right. So, sekarang ni kita beli kat sini. Entry price kita dekat sini. Sekarang harga dah turun ke 44 sen. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah kita boleh buat average down. Di mana kita membeli lagi, kita buy lagi dekat 0.440. Kita beli dekat sini kat 44 sen. So, apa yang berlaku adalah kita punya average price. Okay, average price. Kita akan dapat average price pada harga di antara 50 sen dengan 44 sen ni. Okay, so bila kita beli yang pertama, harga beli yang pertama kat sini, harga beli pertama, kemudian harga beli yang kedua. So harga beli yang kedua adalah ketika dia dekat bawah. Jadi average price kita adalah akan turun ke bawah ni ke di antara 50 sen dengan 44 sen. Jadi average price ni adalah purata harga. Purata harga apabila kita membeli saham tersebut, okay, sebanyak 2 kali atau lebih 2 kali. Okay, jadi dia akan puratakan dan dia akan sebut average price. So, ada beza. Okay, kalau kita beli sekali, kita sebut entry price. Tapi kalau kita dah beli sampai 2-3 kali, kita average down dan sebagainya. So, entry price kita tu akan jadi average price. Purata harga saham. Satu harga sahaja yang akan mewakili entry price kita. So far boleh faham tak? Okay, alright. Pak Din, harga open rasanya tu TNM. Azmi Ibrahim tanya. Saya tak berapa faham soalan Boleh tulis balik soalan tu. Okay, kalau nak tanya soalan, saya perlukan jelas sikit. Okay, tapi tak apa. Sekarang ni saya tengah explain tentang tentang average down. Boleh fokus dulu tak? Okay, right. Mar Akyaru, maksudnya ada berkali-kali pembelian lah kan? Yes, betul. Tapi contoh dekat sini saya cerita 2 kali je lah. Maksudnya beli yang pertama, harga beli yang pertama dan harga beli yang kedua. Dan berapakah harga yang kita akan dapat average price ni? Dia bergantung juga kepada berapa jumlah unit saham yang kita beli. Berapa jumlah unit saham kita beli dekat harga beli yang pertama dan harga beli yang kedua akan menentukan average price kita berapa. Boleh faham tak ni? Kalau faham, cuba komen faham. Okay, faham ke tak ni? Kalau faham, cuba komen faham yang saya explain ni tentang average down. Kejap lagi saya nak share dengan anda formula. Okay, macam mana kita nak buat average down ni. Siapa nak belajar? Okay, faham Okay, right, terbaik. Okay, so ini secara ringkas tentang average down. Jadi kenapa kita nak buat average down? Okay, kenapa? Kenapa buat average down? Okay, nombor 1, sebab kita nak rendahkan entry price kita. Okay, kenapa? Kenapa kita buat average down? Sebab yang pertama adalah kita nak rendahkan entry price kita. Kita dah beli dekat atas sikit dan kemudian harga saham turun. Jadi kita akan rendahkan entry price kita. Okay, jadi itu adalah sebab kita yang pertama. Okay, so nombor 2, okay, apabila kita rendahkan entry price kita, maka kita punya contoh apabila harga saham tersebut naik melepasi average price kita, kita berpeluang buat profit apabila harga naik melepasi average price kita. Average price kita. Okay, right. So macam tu Okay, so kenapa kita buat average down? Yang pertama adalah kita nak rendahkan entry price kita. Yang dah tinggi kita rendahkan. So
apabila kita buat average down, kita berpeluang buat profit apabila harga naik melepasi average price kita. Contohlah tadi kita beli pada harga 50 sen. Contoh kita beli pada harga 50 sen. Kan? Lepas tu harga beli kita yang pertama. Lepas tu harga saham tu turun kepada RM 0.440. Ni contoh ya. So bila kita beli pada harga 44 sen lagi counter saham yang sama, dia akan average down antara 50 sen dengan 40 sen. So katakanlah average price kita adalah RM 0.480. Katakanlah 0.480 di antara dua ni. So dia ada formula dia, kiraan dia macam mana boleh dapat harga ni. So katakanlah 48 sen. Maksudnya sekiranya saham tersebut naik melepasi 48 sen, kita dah start nampak hijau ataupun nampak profit. Kalau kita tak buat average down, kita perlu tunggu harga ni naik melepasi 50 sen dulu, baru kita boleh nampak profit. Selagi dia dekat bawah 50 sen, kita masih lagi unrealized loss. So dengan kita buat average down, maksudnya entry price kita, average price kita akan turun ke bawah dan membolehkan kalau saham tersebut naik balik semula, kita berpeluang untuk dapat profit. Untuk sama ada kita dapat profit ataupun kita dapat cabut keluar daripada counter tersebut. That's the idea kenapa kita buat average down. Okay, kenapa kita buat average down lah. Okay, cuma kita kena faham, ini adalah situasi sekiranya harga saham tersebut naik melepasi entry price ataupun average price kita. Tapi kalau katakan kita beli pada harga kedua ni 44 sen dan saham tu turun bawah lagi, bawah lagi, maka kerugian kita akan bertambah besar. Sebab bila kita beli kali kedua, unit kita akan bertambah dan menyebabkan kerugian tu bertambah besar. Jadi anda kena faham dulu, risiko yang ada dalam average down adalah kerugian kita boleh bertambah besar kalau harga saham tersebut keep dropping. So kalau anda faham risiko ni, barulah anda boleh buat average down. Kalau anda tak faham risiko ni, tak payah buat average down. Sebab risiko yang anda akan ambil akan bertambah besar. Kerugian anda akan bertambah besar. Jumlah kerugian by RM anda akan bertambah besar. Okay? Jadi that's why average down ni teknik yang advance sedikit untuk trader saham. Sebab tu saya jarang cerita dalam kelas-kelas saham saya yang newbie ataupun Premier Saham Mastery 2.0, saya tak cerita tentang average down sebab dia agak advance. So ada orang sesuai buat average down, ada orang tak sesuai buat average down. Bergantung kepada berapa modal yang dia ada dan adakah dia bersedia untuk mengambil risiko yang lebih besar. Okay, risiko yang lebih besar dengan peluang untuk buat profit yang lebih cerah. Lebih kurang macam tu. Okay, faham ke faham? Okay, Fazwan Ismail, tapi kalau kita dah buat average price, ada loss dekat situ sikit kan? Still ada loss. Okay, kalau kita beli dekat 50 sen, dia turun kat 44 sen, kita ada loss. Kalau kita average down, masih loss juga. Dia akan jadi profit bila dia naik melepasi average price. Itu keadaan dia. Cuma bila kita average price kita lebih rendah daripada harga beli kita yang pertama, kita cuma kena tunggu dia melepasi 48 sen, kita dah profit. Kalau kita tak buat average down, kita kena tunggu dia pergi naik atas 50 sen, baru kita akan start nampak profit. Jadi bayangkan nak naik, nak panjat ke 50 sen tu akan mengambil sedikit masa. Tapi melepasi 48 sen mungkin lebih cepat. Something like that lah. Something like that. Faham ke tak ni? Okay, alright, boleh? Kalau faham, cuba komen faham. Okay, Masita Mat Nasir, bila masa paling sesuai untuk buat average down? Kejap lagi Fahamkan dulu apa yang saya explain ni. Okay, adakah kita perlu jual dulu saham yang mula tu? Tak perlu jual. Kita terus beli saham yang kali kedua pada harga yang lebih rendah. Tak perlu jual lah. Okay, maksudnya kita masih lagi on position. Counter yang dalam sama lah. Kalau kita jual, memang kita dah realize the loss. Kita jual dekat 44 sen, memang kita dah realize the loss. So that's the problem. Sekarang ni kita tak nak realize the loss, kita nak rendahkan entry price. Okay, boleh? Faham ke faham ni? Acu Boboy, clear tuan. Terima kasih di atas penjelasan. Macam tu betul. Okay, kira kita beli saham yang sama pada harga baru. Yes, betul. Ni cerita saham yang baru. Pembelian kali kedua. Pada harga yang lebih rendah, kita sebut average down. Average down. Purata harga direndahkan. Gitu.
Norhuda, Zulkifli, bila buat average initial CLP yang kita dah set perlu ubah tak? Tak perlu ubah. CLP tetap sama mengikut trading plan. Sekarang ni kita cuma rendahkan entry price kita sahaja. Okey, CLP tetap sama, trading plan tetap sama. Okey, boleh ya? Okey, jadi inilah dia sebab kenapa kita buat average down, untuk rendahkan entry price kita dan kita berpeluang buat profit apabila harga naik melepasi average price kita. Itulah sebab kenapa kita buat average down. Dan ingat, average down hanya untuk orang yang ada modal tambahan, dia memang ada duit lebihan dekat dalam account trading dia dan boleh digunakan untuk average down. Kalau tak ada, tak payahlah buat. Okay? Fokus sahaja kepada trading plan anda sebelum ni, which is anda dah kira dah trading plan anda berapa, anda ikut je. Kalau dia kena CLP, anda clear position. Very simple, okay? King of the Sun, maksudnya boleh beli 2 kali lah. Boleh. Nak beli berapa kali pun boleh. Suka hati kita. Yes, counter yang sama. Counter yang sama, Idmal Iskandar. Okay, counter yang sama. Average down maksudnya kita beli saham yang sama berulang kali. Dia boleh jadi average up dan average down. Average up saya tak suka. Sebab kita menaikkan harga entry price kita. Saya suka average down. Kalau average down, saya lebih suka. Okay? Tapi kena faham situasi lah. Okay. Nurul Huda Muhammad Mokhtar. Tuan, nak beli kedua saham tu tapi dah buat trading plan dulu. Betul ke tuan? Trading plan mesti dah ada. Bila anda beli saham kali pertama, anda dah ada trading plan. Dah ada trading plan. Dan anda akan hanya boleh buat benda ni apabila saham yang anda beli tu masih lagi berada di atas CLP anda. Okay, masih dia turun, masih lagi di atas CLP, anda boleh buat. Kalau dia kena CLP dah, tak payah buat lagi dah. Clear position terus. Faham ke tak ni? Faham ke faham? Okay, alright? Okay ke okay semua ni? Ni benda saya ajar ni benda agak advance lah. Ada yang faham, ada yang tak faham, tapi it's okay. Cuma saya nak ajar anda, kejap lagi saya nak tunjukkan anda formula macam mana kita kira average price kita akan dapat berapa. Okay? Alright, Idmal Iskandar, kalau rendahkan entry price, so lot tu kita still rendahkan juga ke tuan? Lot price kita, lot unit saham kita akan bertambah. Sebab kat sini masa beli ada unit dia, dekat sini ada unit dia. Jadi unit kita akan bertambah. Kejap lagi saya akan tunjukkan formula, kita kira sama-sama. Boleh? Apa formula untuk cari CLP tuan? Untuk formula untuk cari CLP kat loss price, kita belajar dalam Premier Saham Mastery 2.0. Okay, sekarang kita belajar average down. Ni dah ke depan sikit daripada trading plan. Sebelum kita buat benda ni, kita dah kena ada trading plan lah. Sulaiman bin Ahmad Hassan, faham? Biasa buat. Okay, terbaik. Siapa yang faham? Bagus. Okay. So, boleh saya padam ni? Boleh saya padam? Sebab saya nak ajar formula. Macam mana kita nak kira average down. Okay, saya akan berikan anda satu contoh. Okay, Nur Hamudi, broker fees beli jadi 2 kali lah kan 10M, tapi jual masih sekali. Yes, betul. Brokerage fee masih brokerage fee akan dikira 2 kali. Masa kita beli pertama dan beli yang kedua. Kalau di hari yang berbeza, brokerage fee kali pertama kena, brokerage fee kali kedua beli pun kena juga. Kalau hari yang sama, saya rasa dikira sekali. Macam tu. Okay? Boleh? Boleh semua? Boleh saya teruskan? Okay? Alright. Boleh? Alright. Saya teruskan. Okay, so saya padam ni dulu. Okay, alright. Okay, kepada anda yang sedang menonton, anda boleh klik like, klik love dan juga klik button share. Okay, sharekan kepada kawan-kawan anda. Okay, mana tahu ilmu ni membantu mereka untuk lebih faham cara trade saham. Okay, right. Boleh? Dapat ya? Okay, right. Terima kasih. Alright. So, sekarang ni saya nak ajar anda formula. Formula average down. Macam mana kita nak kira average down? Okay, first kali anda kena faham, formula ni, saya akan ajar anda cara kiranya, tetapi somehow kadang-kadang kita tak perlu kira pun. Sebab dalam portfolio saham kita, bila kita beli saham, dia akan kirakan terus average price kita berapa. Okay, jadi kalau anda nak kira boleh, kalau anda tak nak kira pun tak apa. Okay, tapi kita belajarlah for the sake of learning, kita belajar apa yang terjadi. Okay, so bayangkan, okay, kita ada harga beli yang pertama. Okay, harga beli yang pertama adalah katakan RM
0.400. Anda ambil buku nota dan pen. Okay, kita buat sama-sama. Nanti saya nak anda tolong kira. Okay, alright. So, harga beli adalah 40 sen dan unit 1. Unit 1 maksudnya berapa unit yang kita beli adalah katakan kita beli 10,000 unit. 10,000 unit. Nampak ke? Okay, tulis dekat dalam buku nota anda. Harga beli yang pertama, HBI ni bukan HBI ni, harga beli 1. Harga beli 1 40 sen. Beli pada harga 40 sen. Okay, so 10,000 unit. So, harga beli 2, katakan harga saham ni jatuh. Dia jatuh sampai RM 34 sen. Katakanlah 34 sen. Dan anda nak beli saham ni, okay, anda beli pada unit ya. Unit yang kedua adalah anda beli sebanyak 20,000 unit. Ni contohlah 20,000 unit. Okey, faham ke tak ni? Okey, right. Okey, jadi cuba kira berapa modal anda beli saham ni. So modal anda okey, kat sini kita tulis modal. Okey, modal anda adalah, so masa pembelian saham yang pertama, okay, modal anda adalah 40 sen darab dengan 10,000 unit. So, 0.400 darab dengan 10,000 unit dapat berapa? Dapat RM4,000. So, modal pertama anda beli RM4,000. Contoh RM4,000. Okay, alright. So, kali kedua, harga saham turun ke 34 sen dan jumlah unit adalah sebanyak 20,000 unit. Jadi, 0.340 darab dengan 20,000 unit. Okay. So, jawapannya adalah RM6,800. Ni contoh. Contohlah kalau anda buat average down boleh nampak ya. Okay, alright. Sekali lagi kita kira 0.340 darab 20,000 unit. Dapat RM6,800. Ini modal anda lah beli saham ni. Okay, alright. So, sekarang ni ceritanya adalah formula. Okay, formula average down. Average down. Formula dia adalah, okay, buka kurungan harga beli 1 darab dengan unit 1. Okay, tutup kurungan campur dengan harga beli 1 darab dengan harga beli 2. Sorry, kat sini harga beli 2. Harga beli 2 darab dengan unit 2. Gitu. Okay, kemudian bahagikan unit 1 campur dengan unit 2, tutup kurungan. Ini formula average down. Nampak tak? Boleh nampak? Tulis dekat dalam buku nota anda. Okay, inilah dia formula average down. Okay, formula average down. Yang ni formula. Ini formula dia. Okay. Alright, jadi bila kita gunakan formula ni, okay, kita masukkan harga beli 1 kat sini, harga beli 1, ni unit 1, harga beli 2 ada kat sini, unit 2 kat sini, lepas tu unit 1 dan unit 2 dekat sini. Okay, so kita masukkan dalam formula. So, kita akan dapat RM 0.400 darabkan dengan 10,000 unit, tutup kurungan, campurkan dengan RM 0.3400, 0.340, okay, darab dengan 20,000 unit. Gitu. Bahagikan dengan unit pertama 10,000 unit, campur dengan unit kedua 20,000 unit. Okay, jadi cuba dapatkan jawapan. Nampak ke tak saya tulis ni? Kecil sikit. Nampak kan? Nampak boleh nampak Siapa yang tak nampak, alamatnya apa Okay, right. So, tolong kira untuk saya. So, berapakah jawapannya? So, kat sini adalah 4,000 campur dengan 6,800 bahagi dengan 30,000. So, kita akan dapat berapa jawapan dia? Cuba kira. 4,000 campur 6,800 sama dengan bahagi 30,000 sama dengan
Kita dapat jawapan dia adalah RM 0.360. So inilah harga average price kita yang baru. Okay, di mana pembelian saham kita yang pertama adalah pada harga 40 sen dan pembelian saham kita yang kedua pada harga 34 sen. Okay, so bila kita beli saham kali kedua pada harga 34 sen, kita punya average price kita telah turun kepada 36 sen, which is lebih rendah daripada 40 sen dan dia tinggi sikit daripada 34 sen tersebut. Yes, Tuan Nur Hamudi dapat 36 sen, Ika Ahmad 36 sen. Siapa lagi dapat jawab? Afiq Samad di TikTok 36 sen. Okay, right. Acu Boboy, okay, faham. Senang formula dia. Okay, right. So, this is 36 sen. So, bayangkan, katakan sekarang harga dia 34 sen. Dan anda telah beli pada 34 sen dan menyebabkan harga average price anda telah turun ke 36 sen. So, daripada 34 sen ke 36 sen, okay, kalau dia naik lebih daripada 36 sen, contohnya 0.365, anda dah start nampak hijau. Dah start nampak profit. Okay? Faham ke faham ni? Okay, right? So, itulah dia yang menyebab kalau saham ni berjaya naik ke 40 sen, maka, okay, so katakanlah current price, okay, current price, lepas anda buat average down, lepas tu harga saham tu naik kepada RM 0.440. Okay, dan jumlah unit saham anda adalah 30,000 unit lah, dah jadi 30,000 unit. Okay, jadi berapa profit? Profit anda berapa? Profit berapa? Cuba kira berapa profit. Okay, profit dia adalah harga jual tolak harga beli bahagi dengan harga beli darab dengan 100%. Contohnya dapat berapa? Sampai ke bawah Nampak ya? Okay, right. Jadi harga jual kita, katakan kita current price kita harga jual 44 sen. So 0.440 tolak dengan 0.360 sama dengan bahagi dengan 0.360 sama dengan darab dengan 100%. Dapat tak 22.22%? Nampak tak? Dapat 22.2%. Ataupun profit by RM. Profit RM dalam kurangan RM sama dengan harga jual tolak dengan harga beli darab dengan unit. Okay, right. So, dapat berapa? So, 44 sen, 0.440 tolak 0.360 darab dengan unit kita 30,000 unit. Sama dengan profit RM2,400. Profit RM RM2,400. Faham ke faham ni? Siapa yang faham so far? Laju sikit lah. Profit RM2,400. Bila saham yang kita beli ni, dapat tak? Siapa dapat jawapan semua ni? Dapat? Kalau dapat, komen dapat. Lepas tu tepuk. Tepuk tangan. Macam tu. Okay, alright. So, that's the way macam mana kita buat kiraan profit saham. Alright, dan macam saya katakan, semua ni kita boleh tengok dekat dalam portfolio saham kita. Alright, dan tak perlu pun kita kira macam ni lah. Tapi kalau kita nak kira, boleh je lah nak kira. Tak ada masalah. Okay, so kita kira secara manual lah. Okay, tapi apa-apa pun, okay, semuanya telah dikirakan dalam komputer. Sistem telah kirakan untuk kita. Dan kita boleh tengok dekat dalam portfolio saham. Okay, so very simple. Saham is very simple kalau kita faham apa yang kita buat. Okay, alright, Ayim penyayang, faham tuan? Dah macam kelas matematik dah. Itulah dia. Saya sebelum ni pun memang guru matematik. Saya ajar at maths. Okay, alright. So, this is formula. So, kena fahamkan formula. Okay, lepas tu, kita boleh dapatkan jawapan-jawapan kita. Okay, so best tak kalau anda beli saham dan dapat profit RM2,400 daripada saham. So, itulah dia macam mana kita boleh buat duit dalam saham. Okay, dan saya percaya kalau anda buat dengan cara yang betul, anda juga
boleh dapat profit dalam saham. Okay? So siapa yang dapat belajar sesuatu daripada sharing saya? Cuba komen. Kita tukar tempat sikit. Okay, alright. Gelap sini, saya buka lampu sekejap Alright. Cerah sikit. Barulah nampak muka saya dengan jelas ya. Okay, alright. Jadi itulah dia cara untuk kita buat average down. Okay, jadi anda dah tahu dah kenapa kita buat average down. Anda dah tahu dah formula average down. Dan sasaran kita adalah untuk rendahkan entry price kita supaya kita dapat buat profit apabila saham tersebut naik semula. Alright, dan kita kena faham yang risikonya tetap ada, di mana kalau dia turun kena CLP kita dan kita cut loss dan kerugian kita akan lebih besar sebab unit saham kita bertambah. So kalau anda hanya boleh buat average down kalau anda sanggup untuk ambil risiko yang lebih besar. Anda sanggup untuk rugi lebih besar. Okay, sebab itulah dalam saham ni sebenarnya kalau anda tak mampu untuk mengambil risiko, maka anda akan rasa saham ni susah. Tapi saham ni menyeronokkan bila anda faham risiko yang anda ambil dan anda bersedia untuk ambil risiko tersebut. Sama ada kecil ataupun besar risiko tersebut, anda yang tentukan. Okay, ada orang rasa dia boleh handle rugi RM1,000. Ada orang dia hanya boleh handle rugi RM200. Jadi that's why setiap orang ni berbeza-beza. Sebab itulah juga saya kata saham ni tak boleh ikut-ikut orang. Okay, orang lain beli berapa modal dia, anda tak boleh ikut. Sebab mungkin dia boleh handle kerugian yang lebih besar. Anda tak boleh. Jadi that's why, okay, belajar untuk ukur baju di badan sendiri. So bila nak melabur saham, tengok keupayaan kita, kemampuan kita. Okay, dan kita buatlah dengan cara yang sesuai dengan kita. Okay, boleh. Kimal, tuan, berapa modal yang untuk orang baru mula berkecimpung dalam saham? Okay, untuk modal orang yang baru nak start dalam saham, boleh bermula dengan modal yang rendah. Okay, untuk yang standard RM1,000. Okay, maksudnya kita transfer duit dalam trading account RM1,000. Okay, untuk kita mulakan langkah dalam saham. Nanti kita dah faham, kita dah tahu apa yang kita buat, kita dah start dapat profit, keyakinan kita dah bertambah, kita scale up modal kita. Okay, alright. Jadi seronok tak belajar saham? Best tak? Okay, yang penting kita faham apa yang kita buat. Alright, dan kita enjoy melabur saham. Okay, so saya sejak tahun 2014 saya mengenali saham dan alhamdulillah sekarang dah lebih kurang 8 tahun dah terlibat dalam saham. Okay, saya seronok melabur saham. Okay, sebab pelaburan saham ni adalah satu pelaburan yang sah di sisi undang-undang Malaysia. Ianya adalah satu medium pelaburan yang patuh syariah. Okay, dan cuma kita kena buat dengan cara yang betul. Kita kena tahu apa yang kita beli, kita kena faham risiko yang kita ambil dan kita buat seperti apa yang kita nak buat lah. Maksudnya kalau kita nak beli saham, kita beli. Kalau kita tak nak beli saham, kita tak payah beli. So tak ada siapa yang boleh paksa kita beli saham. Okay, dan kita yang decide. Kita ada kuasa untuk buat keputusan. Bayangkan kalau kita melabur dalam ASB, kita serahkan fund manager untuk laburkan untuk kita. Okay, maksudnya dia buat pelaburan apa-apa, kita tak tahu pun. Kita just terima je dividen akhir tahun kan. Pembahagian keuntungan tu akhir tahun. Okay, sama juga dengan KWSP. Okay, kita so-called menyimpan dalam KWSP, dia buat pelaburan untuk kita. Kita tak tahu pun dia melabur kat mana. Okay, dan at the end of the day, selepas tahun kita akan dapat dividen. Okay, tapi pelaburan saham ni kita ada kuasa untuk buat keputusan. Okay, kita nak melabur dekat kaunter mana, harga berapa, bila nak beli, bila nak jual. So kita ada rights untuk buat keputusan tersebut. Jadi anda gunakanlah hak anda sebagai seorang pelabur dan trader saham untuk buat keputusan sendiri. Kalau anda tak boleh nak buat keputusan sendiri, tak payah melabur saham. Pelabur saham ni untuk orang yang nak buat keputusan sendiri. Okay? So far adakah anda jelas? Kalau jelas, komen jelas dekat ruangan komen. Okay? Alright, Idmal Iskandar. Tuan, untuk setting Bollinger Band berapa ya? Default 22 ke? Yes, Bollinger Band kita pakai default setting sahaja. Okay? Alright, Mokai Moba. Alhamdulillah dapat ilmu baru hari ni. Terima kasih Tuan Nizam. Sama-sama, okay? Alright, jadi make sure ya, kalau anda menonton sesi live video ni, okay, bantu saya untuk klik button like dan klik button share.
Alright, dan video ni video yang eksklusif. Saya cerita tentang topik average down. Jadi video ni akan di-delete sebaik sahaja selesai. Selepas habis je live ni, saya akan delete sesi live ni lah. Okay, so make sure anda fahamkan apa yang saya explain tadi. Okay, dan sementara anda masih lagi boleh menonton video ni, okay, anda tonton. Okay, kalau saya dah delete nanti dah tak adalah video ni. Okay, alright, Ayim penyayang, sejak 2 tahun lepas saya memang enjoy dengan saham. Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Dah jadi lumrah dah. Yang penting pengalaman. Betul tu. Okay, so memang biasa, okay, untuk melabur dan trade saham ni ada untung dan ada rugi. Okay, sama je. Anda untung, anda rugi, saya pun untung, saya pun ada rugi juga. Orang lain pun melabur ada untung dan rugi. Cuma macam mana kita handle diri kita. So ada orang bila dia rugi, dia menangis di bucu katil. Ada orang bila dia rugi, dia teruskan trade untuk counter seterusnya. Dia tak ada macam terlalu in touch dengan kerugian tersebut. Terlalu macam emotionally disturbed dengan kerugian tersebut. Jadi that's why saya kata, okay, orang-orang yang tidak ada mindset yang betul tentang saham, buat saham dengan cara yang salah, biasanya mereka akan sebut benda-benda yang negatif tentang saham. So dalam saham ni kalau kita buat dengan cara yang betul, bila kita tahu apa yang kita buat, kita sebenarnya seronok sebab kita belajar sesuatu dan kita dapat improve diri kita. Dan bonusnya kalau kita dapat buat keuntungan dalam pasaran saham. Okay, King of the Sun tiap hari kena tengok live, dapat ilmu baru. Betul tu. Okay, so apa yang saya kongsikan kepada anda adalah based on pengalaman saya. Okay, dan of course untuk belajar saham ni anda perlukan basic terlebih dahulu. Okay, apabila anda ada basic, contohnya kebanyakan student saya dah belajar mengikut sistem dan cara saya buat saham. Jadi bila saya explain macam ni, anda boleh appreciate, boleh faham, boleh follow. Okay, tetapi ada orang yang dia tak masuk kelas saya, dia tak faham apa yang saya explain dan dia pegang mindset yang berbeza. Okay, macam contoh saya cakap, saham ni jangan ada mindset intraday, jangan ada mindset short term, jangan ada mindset BTST. Okay, kita fokus beli saham ikut buy signal, ikut kajian saham dan potensi sesuatu counter saham, dan kita faham risiko yang kita ambil. Dan lepas tu kita melabur dan trade saham mengikut prestasi counter tersebut. Kalau dia naik, alhamdulillah. Dia naik cepat, alhamdulillah kita profit cepat. Kalau dia lambat naik, kita sabar tunggu. Kalau dia turun kena CLP kita clear position. That's all the things that we do dalam saham. Okay, dan hari ni saya ajarkan sedikit ilmu tambahan berkaitan dengan average down. Dia adalah satu teknik yang boleh digunakan, tapi bukanlah pasti mesti digunakan. Okay, so kalau anda tanya saya bila waktu saya biasanya buat average down, jawapan saya adalah ketika pasaran sentimen negatif, ketika pasaran saham bearish, ketika semua counter saham jatuh bersama-sama, saya regards dia sebagai satu situasi sentimen negatif, dan waktu itulah saya akan buat average down. Sebab okay, biasanya sentimen negatif ni dia berlaku sekejap dan saham tu akan recover balik semula kalau counter tu betul-betul bagus lah. Okay, jadi saya gunakan situasi sentimen negatif untuk mendapat harga entry price ataupun average price yang lebih baik. Okay, alright, Idmal Iskandar, tuan, kalau kita entry price contohnya RM2.34, market turun ke RM2.34, tapi position yang kita entry tadi belum on process lagi, kenapa ya? Kalau kita entry price contohnya RM2.34, market turun ke RM2.34, tapi position yang kita entry tu belum on process lagi, kenapa ya? Sebab tuan beli pada harga RM2.34 dan sekarang harga RM2.34, tapi tuan tak berjaya beli lagi sebab tuan tengah queue dekat harga RM2.34 dan ada orang lain yang beratur di hadapan tuan. Kita sebut dia dalam saham ni market death. Maksudnya ada orang beratur dekat depan tuan ni, ada orang beratur untuk beli saham tu pada harga RM2.34. So kena depan tuan tu kena berjaya beli dulu, baru tuan dapat beli pada harga RM2.34. So that's why dalam saham ni dia ada queue beratur nak beli pada harga berapa. Kalau tuan beratur di belakang orang, tuan kena tunggulah. Okay, kalau tuan nak cepat, tuan kena terus beli pada harga seller untuk all match. So sama ada nak beli pada harga buyer ataupun seller,
semuanya kita buat pertimbangan tu based on kajian saham kita. Sebab tu kena buat kajian saham dulu, baru cerita pasal beli saham. Masalah ramai orang adalah sibuk cerita pasal beli saham harga berapa, tapi dia tak kaji saham dulu. Dia tak ada trading plan dulu. Jadi nak cerita pun susah. Macam tu, okay? Alright, Hazari. Tuan, pagi tadi saya dah sell confirm tapi tak match lagi. Sama juga. Okay, kalau anda nak jual, anda berada dekat belakang orang yang lain tengah beratur nak jual, maka anda kena tunggulah untuk match, Q match. Kalau nak cepat, jual dekat harga buyer. Itu salah satu perkara yang anda kena consider lah dalam beli jual saham. Okay? Alright. Okay, Idmal. Oh, okay tuan, difahami. Patutlah tak match. Gitu. Tengah Q tu. Okay? Alright. Jadi itulah dia saham. Okay, so saya harap anda seronok belajar saham bersama dengan saya. Okay, dalam sesi live. Okay, dan kalau anda suka dengan apa yang saya kongsikan, make sure anda follow lagi sesi live saya. Saya akan live hari Isnin sampai hari Khamis pukul 12 tengah hari. Okay, di Facebook page dan juga di TikTok page Tuan Nizam Malik. Dan kalau anda nak belajar saham, contoh anda nak belajar lah macam mana nak start ni, ada tak kelas saham? Okay, saya ada buat kelas saham khusus untuk newbie yang baru nak start, tak ada account CDS lagi ataupun dah ada account CDS tapi tak tahu apa nak buat. So anda boleh join Newbie Saham Mastery Online. Kita ada kelas terakhir kita untuk bulan Julai. Pada hari Sabtu ni 30 Julai 2022. Anda boleh komen berminat untuk kelas saham ataupun anda boleh PM saya di Facebook page Nizam Malik. Ataupun kalau anda dekat TikTok, anda boleh klik link di bio. Ada link yang kita berikan untuk anda daftar untuk join Newbie Saham Mastery Online. Okay, so tempat adalah Terhad. Jadi kalau anda berminat, make sure anda daftar cepat-cepat. Okay, alright. So selain itu juga untuk makluman, siapa yang ingin berada dalam circle saya ada satu circle, nama dia adalah Voice Chat with TNM, di mana tiap-tiap minggu kita akan berjumpa dalam voice chat. Okay, anda boleh masuk dalam Telegram channel saya dan dekat situ anda dapat akses kepada voice chat saya. Tiap-tiap minggu saya akan buat voice chat pada hari Ahad pukul 9 malam. Dan saya akan bercakap banyak tentang topik pengurusan kewangan peribadi. Macam mana kita nak improve diri kita dan macam mana kita nak jadi orang yang lebih berjaya dari segi kewangan dan juga pelaburan khususnya lah. Okay? Jadi kalau anda berminat, anda boleh komen voice chat di Facebook ataupun anda boleh PM us, okay, untuk kita berikan link untuk anda register untuk voice chat with TNM. Okay, Bung Moh, tuan bila buat kelas di Sabah? InsyaAllah, siapa-siapa yang berada di Sabah, anda berminat nak invite saya sebagai speaker saham, okay, anda boleh hubungi kami. Nanti saya akan refer tuan kepada PA saya. Nanti tuan boleh discuss, okay, supaya kita boleh terbang daripada Johor Bahru ke Sabah dan buat kelas saham di Sabah. Okay, so kalau anda ada jabatan ke, ada group of people yang nak belajar saham, okay, anda boleh maklumkan, nanti kita akan arrange untuk pergi ke sana belajar saham secara live, okay, di Sabah. Boleh ke boleh? Siapa-siapa yang berminat nak panggil saya jadi speaker, online ke offline ke, boleh contact, boleh PM je, nanti kita akan cuba arrange untuk anda. Okay, alright, so saya rasa itu sahaja untuk sesi live pada hari ini. Terima kasih banyak kepada anda yang menonton secara live. Okay, kita jumpa lagi esok insyaAllah. Kalau tak ada aral, pukul 12 tengah hari saya akan live. Okay, dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Saham Mastery. You are TNM, you are the next millionaire. Take care dan bye-bye.